Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video bab 2, part 2, sel sebagai unit asas kehidupan. Okey, cikgu akan share slide. So, awak boleh tengok daripada slide ni dan dengar penerangan daripada cikgu lah. Okey, dalam tajuk ni ada 6 sahaja objektif. Okey, objektif yang pertama mengenai maksud organisma unisel dan juga multisel. Yang kedua, contoh organisma unisel dan multisel. Yang ketiga, jenis dan fungsi sel haiwan. Keempat, jenis dan fungsi sel tumbuhan. Yang kelima, pembentukan sesuatu organisma. Yang keenam, sistem dalam badan manusia. 6 sahaja objektif untuk video yang ini. Okey, kita tengok objektif yang pertama. Apakah maksud organisma unisel dan multisel? Organisma unisel ni, uni tu maksudnya satu. Jadi organisma unisel ni ia terdiri daripada satu sel sahaja. Boleh tak kita tengok organisma unisel dengan mata kasar, kita tak boleh nampak. Melainkan kalau kita tengok menggunakan mikroskop saja. Okey, so dekat mikroskop tu kita letak slide organisma unisel dan kita boleh nampak lah macam mana bentuknya guna mikroskop. Organisma multisel ni, multi tu maksudnya banyak. Jadi organisma multisel maksudnya organisma yang terdiri lebih daripada satu sel. Okey, jadi kedua-dua organisma ni, semua ni menjalankan fungsi kehidupan seperti perkumuhan, pembiakan dan juga pertumbuhan. Walaupun organisma tu kecil, ada satu sel sahaja, tapi organisma tu tetap juga menjalankan pembiakan, respirasi, bernafas, pertumbuhan. Okay, sama dengan organisma multisel sebab itu adalah benda hidup juga. Okey, so kita tengok contoh organisma unisel dan multisel. Organisma unisel ni, cikgu bagi 4 contoh dekat sini. Yang pertama adalah ameba. Okey, ameba tu bentuk dia satu sel tu je, kecil tu. Kalau nak tengok, selalunya kita boleh ambil sampel daripada air kolam tu. Daripada air kolam tu kita boleh tengok lah bawah mikroskop tu. Kita boleh nampak ada ameba, itu adalah sel organisma unisel. So, ia adalah haiwan. Ameba tu haiwan. Okey, paramecium ni pun juga adalah sel haiwan. Okey, paramecium bentuk dia macam selipar. Macam ni. So keliling dia ni adalah kaki dia sebenarnya banyak-banyak ni. Tu yang boleh menyebabkan dia bergerak. Bentuk dia selipar macam ni. So sel ni walaupun dia satu sel je, dia menjalankan fungsi sama dengan multisel. Masih lagi membiak, respirasi, menjalankan perkumuhan sama. So kita tengok unisel ni, Chlamydomonas. Ini adalah sel tumbuhan. Kenapa? Sebab dekat Chlamydomonas ni dia menjalankan proses fotosintesis. Okey, sama dengan organisma multisel, fotosintesis walaupun dia satu sel. Okey, ingat, contoh dia adalah Chlamydomonas. Nama-nama ni awak kena ingat ni. Sebab selalu ditanya dalam exam juga kan. Okey, so contoh yang keempat untuk unisel adalah sel Euglena. Euglena ni mempunyai ciri-ciri daripada haiwan dan juga tumbuhan. Kenapa? Sebab Euglena dia boleh bergerak. Dia boleh bergerak sama juga ciri dengan sel haiwan. Dan juga Euglena ni dia boleh menjalankan proses fotosintesis sama ciri dengan sel tumbuhan. Okey. Organisma multisel pula, contoh dia, ni lebih mudah lah benda yang kita boleh nampak. Sebagai contoh kalau haiwan kita boleh nampak kucing. Ni contoh saja. Okey, tapi banyak lagi haiwan yang kamu tahu kan. Okey, semut, lebah, benda kecil pun tetap juga haiwan. So kalau bunga, bunga ni sejenis tumbuhan. Tumbuhan yang tidak berbunga pun adalah organisma multisel. Okey, muka ni adalah salah satu contoh untuk kulat. Okey, muka ni adalah kulat lah, seperti cendawan. Okey, juga adalah organisma multisel. Okey, kita tengok objektif yang ketiga, jenis dan fungsi sel haiwan. Okey, jenis dan fungsi sel haiwan.
Okey, kita tengok objektif yang ketiga, jenis dan fungsi sel haiwan. Okey, sel haiwan ni contohnya ni adalah organisma multisel, terdiri daripada banyak sel. Itu main biasa muka. Selalu organ badan kita pun ada je untuk organ badan kita. Okey, kalau kita tengok kulit kita boleh mengeluarkan peluh dan juga boleh mengeluarkan minyak. Okey, itu adalah sel epithelium. Jenis yang kedua adalah sel saraf. Sel saraf bentuk dia macam ni. Dia adalah gentian panjang. Bentuk macam ni lah. Peranannya untuk membawa maklumat dalam bentuk impuls ke seluruh badan. Okey, so kalau kita boleh melihat, kita boleh merasa. Okey, kalau kita rasa terpegang benda panas, kita boleh merasa. Maksudnya dari sel saraf ni yang membawa maklumat ke otak kita, daripada otak kita mengatakan kita kena air panas, kita akan rasa sakit. Itu sebagai contohnya. Itu adalah fungsi sel saraf, membawa maklumat. Okey, sel darah merah pula. Sel darah merah ni bentuk dia macam ni. Dia bentuk dui cengkung. Dekat sel darah merah ni tak ada nukleus. So dekat dalam ni ada hemoglobin. Dalam sel darah merah ada hemoglobin. Hemoglobin tu untuk angkut oksigen lah. Okey. Kalau kita bernafas, okey, kita akan menyedut oksigen kan. Bila kita sedut oksigen, oksigen tu akan masuk kat dalam sarul darah kita yang mengandungi sel darah merah. So oksigen tu akan masuk kat dalam sel darah merah. Okey, dalam sel darah merah ni ada hemoglobin lah, dia akan angkut oksigen pergi ke seluruh, dia nak bagi pada sel dalam seluruh badan kita, sel lain. Contoh ini sel yang terdapat dalam dekat tangan kita. Ini adalah sel darah merah. Sel darah merah ni akan pergi, dia nak exchange gas. Dekat dalam sel ni ada karbon dioksida. Dalam sel darah merah ni ada oksigen. So dia nak tukar gas. So dia pergi dekat sel tu, dia akan bagi oksigen pada sel yang terdapat pada bahagian badan kita ni. Dan dia akan ambil karbon dioksida pula. Karbon dioksida tu sel darah merah tu akan bawa ke peparu supaya peparu boleh keluarkan karbon dioksida. Itu proses respirasi lah. Okey, apabila kita menyedut oksigen, kita akan keluarkan karbon dioksida. Okey, ingat sel darah merah untuk angkut oksigen ke seluruh badan dan mengangkut karbon dioksida pergi ke paru. Okey, fungsi sel darah putih pula. Sel darah putih ni bentuk dia macam ni, tapi dia boleh berubah bentuk. Sebab sel darah putih ni, dia kalau jumpa partikel asing kat dalam badan ni, sel darah putih ni akan terus menjalankan proses, dia akan makan dan dia akan musnahkan partikel asing tu. Okey, partikel asing tu apa? Kalau badan kita dimasuki oleh bakteria ke, okey, penyakit ke ataupun toksik ke dalam badan kita, sel darah putih dia akan detect itu adalah partikel asing dan dia akan terus musnahkan. Dia akan masukkan makan benda tu dan dia akan musnahkan partikel asing tu dalam sel darah putih, dalam badan dia tu dia akan musnahkan. Okey. Yang kelima adalah sel otoid. Okey, apa fungsi sel otoid? Sel otoid ni ada pada dekat seluruh sini badan kita ni ada sel otoid. Ada juga dekat organ badan kita, sebagai contoh dekat jantung. Sebab kat jantung tu diperlukan untuk pump. So dia boleh kat jantung kan akan otot dekat jantung akan mengembang dan mengecut untuk pastikan darah boleh pump ke seluruh badan. Selain daripada tu, kalau dekat tangan kita ni, sel otot ada untuk membolehkan tangan kita bergerak. Kaki kita bergerak, kita boleh berjalan, kita boleh berlari. Sebab apa? Sel otot ni akan mengendur dan mengecut, dapat menyebabkan pergerakan kita. Yang keenam, jenis yang keenam adalah sel pembiakan. Sel pembiakan ni ada sel pembiakan lelaki dan ada sel pembiakan perempuan. Sel pembiakan lelaki ni adalah sel sperma. Okey, sel pembiakan perempuan adalah sel ovum. Tengok sperma bentuk dia macam ni, macam berudu, ada ekor, ada kepala dia. Okey, ni bentuk dia. Kalau ovum bentuk dia bulat. So ia ni akan membawa genetik lelaki dan ini ovum akan membawa genetik perempuan. Okey, genetik lelaki tu macam DNA lah, warna mata warna apa, okey, hidung mancung ke tak,
Okey, rambut hitam ke, rambut warna apa, kerinting ke, lurus ke, warna kulit, itu adalah genetik. Okey, itu adalah ini semua adalah 6 jenis sel haiwan dan juga fungsinya. Ingat ada 6 jenis sel haiwan dan ingat fungsinya. Okey, tengok yang keempat. Okey, yang keempat ni pula kita cerita tentang jenis dan fungsi sel tumbuhan. Okey, so sel tumbuhan ni ada 4 jenis. Kalau kita tengok struktur tumbuhan ni ada daun, ada batang dia dan ada akar dia. So pada daun ni je dah ada 3 jenis sel. Okey, ada sel pengawal, sel palisad dan juga sel epidermis. Okey, kalau tengok dekat sini, ini adalah gambar keratan rentas daun. Okey, keratan rentas daun. Dekat daun ni ada apa? Ada sel epidermis. Ni adalah sel epidermis. Ada bahagian atas, ada bahagian bawah sel epidermis. Okey, sel palisad ni. Lapisan yang ni. Ni sel palisad. Okey, kalau sel pengawal, dia ada dekat celah liang stoma ni ada sel pengawal. Ni kat bahagian bawah daun. Okey, nak nampak lebih jelas, cikgu tunjukkanlah buku teks. Okay. Kamu kalau ada buku teks boleh refer ya, buku teks. Okey, kamu bayangkanlah daun tu. Okey, daun tu kalau petik, ni bahagian atas. Bahagian atas daun, ni bahagian bawah daun. Keratan rentas tu macam mana? Bila kita potong daun tu, kita belah daun tu macam ini dalam keadaan macam ni, bukan macam ni, belah daun tu dalam keadaan macam ni. Lepas tu kita letak dia dekat bawah mikroskop. Barulah kita boleh nampak keratan rentas daun tersebut. Okey, kita boleh nampak di bawah mikroskop apa ada pada daun, lapisan apa yang ada pada daun. Kita boleh nampaklah dekat daun tu ada 3 jenis sel. Kalau tengok di bawah mikroskop. Sel ni tak boleh nampak dengan mata kasar. Dia sangat halus, sangat kecil. So kena tengok di bawah mikroskop. Okey, ini buku teks ni kalau kamu tak ada dekat rumah boleh tengoklah dekat dalam internet ada, boleh download buku teks dalam internet. Okay, cikgu nak tunjukkan keratan rentas daun lah. Kalau tengok gambar slide cikgu tadi tak berapa jelas, so kita tengok daripada buku teks ni. Okey, ini keratan rentas daun tu. Lepas kita potong, tengok bawah mikroskop akan nampak macam ni. Okey, bahagian atas ni kutikel. Yang bahagian bawah ni, okey, ada epidermis. Ada sel epidermis. Bahagian atas daun, bahagian bawah daun pun ada sel epidermis. Okey. So sel epidermis ni fungsi dia untuk mengurangkan tumbuhan, mengurangkan kehilangan air dan membolehkan pertukaran gas. Gas karbon dioksida, gas oksigen. Tumbuhan dia gunakan karbon dioksida dan dia akan membebaskan oksigen. Okey, terbalik dengan manusia. Kita guna oksigen, kita membebaskan karbon dioksida. Tumbuhan guna karbon dioksida, dia bebaskan oksigen. Jadi kalau kita duduk dekat kawasan yang ada banyak pokok, kita jadi lebih segar lah sebab kita badan kita dapat banyak oksigen kan. Okay, so selain daripada pertukaran gas, sel epidermis juga boleh menyerap air dan juga nutrien dalam tumbuhan. Okay, tengok sel yang kedua. Sel kedua yang ada pada daun, pada tumbuhan adalah sel palisad. Okay, dalam sel palisad ni adanya klorofil. Kat dalam sel palisad ni ada klorofil. Klorofil ni untuk apa? Klorofil ni untuk serap cahaya matahari. Okey, cahaya matahari diperlukan oleh tumbuhan untuk menjalankan proses fotosintesis. Proses fotosintesis tu adalah proses bila tumbuhan buat makanannya sendiri. Okey, kita tengok pada sel yang ketiga. Sel yang ketiga adalah sel pengawal. Sel pengawal ada pada bahagian bawah daun ni. Ni bahagian bawah daun dekat bahagian bawah daun ni ada struktur liang ni yang kita panggil sebagai stoma. Okey, macam ni bentuk dia. Kalau dah zoom, tengok bawah mikroskop kita boleh nampak lah. Ni bentuk stoma. Stoma ni bukan semua ni Stoma ni yang liang kecil ni. Ni adalah stoma. Stoma ni diapit oleh 2 sel pengawal.
Dia diapit oleh dua sel pengawal. Dia dekat tengah-tengah. Tengah-tengah tu diapit oleh dua sel pengawal. Sel pengawal ni dia mengawal bukaan dan penutupan stoma. Okay. So sel pengawal ni bila waktu tiang, stoma ni dia akan tertutup. Dia akan terbuka, stoma waktu siang dia akan terbuka untuk membolehkan tumbuhan menjalankan proses fotosintesis. Tapi stoma akan tertutup bila waktu malam ataupun bila matahari terlalu terik, panas sangat cuaca, untuk mengelakkan tumbuhan kehilangan banyak air. Okey, 3 tu kita dah cerita dah. Ada pada daun. Kita tengok pula pada akar, bahagian akar tumbuhan. Pada bahagian akar tumbuhan ada sel rambut akar. Sel yang keempat dipanggil sel rambut akar. Fungsi dia untuk meningkatkan luas permukaan. Jadi tumbuhan ni dekat bahagian akarnya, akar boleh serap lebih banyak air dan nutrien daripada tanah. Okey. Akar ni fungsi dia untuk serap air dan nutrien daripada tanah dan diangkut pergi ke seluruh bahagian tumbuhan. Okey, jadi tumbuhan boleh dapat air, boleh dapat nutrien semuanya daripada akar. Okey, akar akan ambil daripada tanah. Jadi bila ada sel rambut akar, lagi banyaklah luas permukaan. Tingkat luas permukaan lagi banyak air boleh diserap. Okey, itu adalah objektif kita yang keempat. Okay, kita tengok objektif yang kelima. Objektif yang kelima ni adalah pembentukan sesuatu organisma. Untuk membentuk sesuatu organisma, kita ada urutan organisasi sel. Kamu tahu kan, sebelum ni dalam video part 1 cikgu dah cakap organisma tu terdiri daripada sel. Okey, terdiri daripada sel. Macam ni lah, daripada sel. Kita ni, manusia ni daripada sel. Daripada sel tu akan bergabung dan akan membentuk tisu. Okey. So tisu ni dia akan bergabung dengan tisu lain dan akan membentuk organ. Organnya akan bergabung dengan organ lain. Macam dekat dalam badan manusia ada pelbagai organ kan. Bergabung dan akan membentuk satu sistem. Sistem dalam manusia pun ada banyak. Ada 11. Dia akan bergabung, dia akan membentuk satu organisma. Okey, kita tengok dekat dalam haiwan. Dalam haiwan ni contoh kat sini adalah manusia lah. Tadi cikgu ada cerita, sel dalam haiwan ada 6. Okey, ini salah satu. Ni contoh satu je cikgu tunjuk. Ada sel epitelium. Okey, daripada sel epitelium ni akan bergabung dengan sel epitelium yang lain dan akan membentuk tisu epitelium. Okey, tisu epitelium ni dia akan bergabung juga dengan tisu lain. Kat sini untuk membentuk organ, tisu epitelium dia bergabung dengan tisu otot dan akan bergabung dengan tisu saraf. Tisu otot ni pun daripada sel otot lah. Bergabung dan akan jadi tisu otot. Tisu otot, tisu epitelium, tisu saraf ni dia akan bergabung, dia akan menjadi perut, organ perut. Okey, kita tengok pula. Organ perut ni kalau dia gabung dengan organ esophagus, bergabung dengan mulut, dengan usus kecil dan juga usus besar, ini organ usus kecil, usus besar akan jadi satu sistem. Okey, contoh dekat sini sistemnya adalah sistem pencernaan. Kalau ini adalah organnya, jadi sistem ni adalah sistem pencernaan. Kejap lagi cikgu akan explain lebih detail lah tentang sistem. Okey, bila sistem-sistem ni bergabung, ada dalam badan manusia ada sistem pencernaan, sistem respirasi, sistem endokrin, sistem limfa, ada 11. Bila dia bergabung, bekerjasama bersama-sama, dia akan membentuk satu organisma yang lengkap iaitu manusia. Okey, sistem ni dia kena bekerja serentak. Tak boleh sistem pencernaan je bekerja. Tapi sistem pernafasan tak bekerja. Dia kena serentak. Kita pun bernafas kan waktu kita tengah makan. Jadi sistem tu pun bergerak serentak. Sistem salur darah kita pun bergerak waktu kita bernafas. Sistem respirasi tu macam tu lah, bergerak dalam masa yang sama. Jadi barulah badan manusia tu boleh function. Boleh berfungsi dengan baik bila sistem bekerjasama. Okey, kita tengok dalam tumbuhan pula. Macam mana pembentukan tumbuhan tu? Tumbuhan tu pun daripada sebelum dia jadi satu organisma, okey, sebelum nak jadi pokok ni, dia pun daripada
sel juga asal dia. Okey, sel tu, sel dalam tumbuhan tadi cikgu cakap ada 4 kan. Okey, cikgu bagi satu je contoh. Sel epidermis. Okey, sel epidermis ni dia boleh bergabung dan akan membentuk tisu epidermis. Okey, tisu epidermis ni ni ada pada daun tu lah. Ni adalah organ. Kalau tumbuhan organnya adalah daun, batang dia, akar dia, itu adalah tumbuhan. Tumbuhan senang je, tak banyak. Okey, dekat daun ni pun ada tisu lain. Seperti dekat daun tadi kita tengok ada epidermis, ada tisu palisade, okey. Lepas tu ada pengawal, sel pengawal. Okey, kemudian bila dia bergabung dengan dia dah bergabung, organ tu bergabung, ada daun, ada batang dia dan ada akarnya, dia akan membentuk satu sistem. Itu adalah sistem pengangkutan. Daun pupuk ada satu sistem, sistem pengangkutan. Sistem pengangkutan airnya. Okey, air akan diangkut naik ke atas ke seluruh bahagian tumbuhan daripada akar. Ni cikgu akan explain dengan lebih detail lah nanti dalam topik seterusnya. Okey, kemudian akan membentuk satu organisma yang lengkap iaitu pupuk. Okey, next yang keenam. 6 ni dia cerita tentang objektif kita adalah sistem dalam badan manusia. Ada 11 ya sistem dalam badan manusia. Okey, tengok sistem yang pertama dekat dalam badan kita ada apa? Sistem perkumuhan. Dalam sistem perkumuhan, organ apa yang ada? Organ yang terlibat adalah peparu, ginjal dan juga kulit. Okey, so sistem perkumuhan ni fungsi dia singkirkan bahan buangan, ni saya usaha je, buangan yang berlebihan daripada badan. So macam kulit kita akan mengeluarkan peluh, kita terlalu minum banyak air ke mungkin kan, so kulit kita boleh berpeluh, kita boleh mengeluarkan air kencing. Okey, ni kencing. Kita bernafas pun boleh mengeluarkan air juga. So ini adalah sistem perkumuhan, fungsi dia. Sistem yang kedua pada badan manusia adalah sistem rangka. Sistem rangka ni organnya adalah tengkorak dan juga tulang. Tengkorak tulang. So rangka ni menyokong badan dan melindungi organ dalaman seperti peparu dan hati. Dia lindunglah, jadi kalau kita terjatuh ke, kawan kita tertolak kita ke, tersenggol badan kita ke, tak adalah terus hati kita rosak kan. Tak adalah cedera terus. Okey. Dan badan kita pun boleh berdiri tegak, tak adalah lembek macam sotong. Kalau sistem rangka tak ada, badan kita akan lembek lah. Okey, tengok yang ketiga. Yang ketiga adalah sistem limfa. Limfa ni ada pada seluruh badan kita. Ini untuk mengalirkan bendali limfa. Bendali limfa dalam seluruh darah. Untuk apa? Untuk pertahankan badan kita daripada terkena jangkitan bakteria ke virus dan lain-lain. Okey, tengok sistem yang keempat. Kita ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan ni organ yang terlibat adalah mulut, esophagus, perut, usus kecil dan usus besar. Okey, fungsinya untuk memecahkan bahan makanan yang kompleks. Bila kita makan bahan makanan yang kompleks kan. Nanti ni awak akan belajar dengan lebih detail lagi dalam tingkatan 2. Tingkatan 2 ada belajar tentang benda ni. Okey, pecahkan makanan yang kompleks kepada yang lebih ringkas untuk membolehkan penyerapan oleh badan. Okey, badan boleh serap. Bila makanan yang kompleks tu dah ringkas, barulah sel-sel dalam badan boleh serap nutrien yang kita dapat daripada makanan. Okey, tengok yang kelima. Yang kelima ni adalah sistem otot. Tengok dekat mana otot ada. Pada seluruh badan kita ada otot. Okey, untuk membantu pergerakan badan dan organ dalaman. Tengok yang keenam. Yang keenam adalah sistem integumen. Sistem integumen ni kulit lah. Melindungi badan daripada kekeringan dan boleh mengawal suhu badan. Okey, supaya suhu badan dalam tahap yang normal. Okey, tahap normal apa? Tu kita akan belajar dalam bab seterusnya. Okey, sistem integumen yang ketujuh. Yang ketujuh, integumen ni organ yang terlibat adalah otak, saraf tunjang dan saraf. Ni daripada sel saraf lah ni Okey, so sistem integumen dia akan membawa maklumat daripada otak ke seluruh badan kita dalam bentuk impuls. Okey, daripada otak ni. So kita boleh rasa. Sebab ada saraf. Kalau tak, kita tak ada dia rasa tu. Sebab saraf kita rosak ke. Saraf tu penting. Semualah penting. Okey, yang ke-8, sistem peredaran darah.
Okey, sistem peredaran darah, organ yang terlibat adalah jantung dan juga salur darah. Okey, dalam sistem peredaran darah, fungsi dia untuk angkut oksigen, nutrien dan hormon yang diperlukan ke semua bahagian badan. Okey, daripada jantung ni bila dah dapat oksigen tu masuk ke darah, jantung ni dia akan pump semua darah yang beroksigen ke seluruh badan kita. So make sure satu badan kita ni dapat oksigen. Okey. Yang ke-9, sistem yang ke-9 pada manusia adalah sistem respirasi. Organ yang terlibat adalah hidung dan juga paru. Okey, so fungsi dia mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari sel dalam badan. Okey, sistem respirasi ni. Dia akan ambil oksigen ni daripada ni lah. Daripada luar ni kita sedut oksigen. Oksigen tu akan masuk ke sel darah macam cikgu cerita tu lah. Lepas tu bila karbon dioksida dekat paru, dia akan keluarkan karbon dioksida daripada badan kita. So sistem respirasi, organ yang terlibat hidung dan paru. Okey, yang ke-10 adalah sistem endokrin. Sistem endokrin ada perempuan, ada lelaki. Berbeza sistem endokrin perempuan dan lelaki ni. Okey, sebab apa? Sistem endokrin perempuan, sebab sistem endokrin ni dia akan hasilkan hormon untuk selaraskan tindak balas dalam badan. Jadi kalau hormon pituitari ni, dia akan keluarkan hormon perempuan lah. Lepas tu perempuan ada ovari. Tu untuk keluarkan hormon, hasilkan hormon. Untuk tindak balas dalam badan kita tu, keluar darah haid ke, dari segi kita punya pembesaran badan, macam tu. Kalau lelaki ada thyroid, okey, organnya thyroid, dia akan menghasilkan hormon lelaki lah, adrenal, pankreas dia dan juga testis. Okey, ni untuk selaraskan tindak balas dalam badan, keluarkan hormon. Okey. Yang ke-11 adalah sistem pembiakan. Sistem pembiakan untuk lelaki dan perempuan juga berbeza. Sebab apa? Sistem pembiakan ni dia akan keluarkan sperma dan ovum untuk pembentukan zuriat. Kalau ovari dia akan mengeluarkan ovum, ovari perempuan. Ada pada perempuan dan ovari akan menghasilkan ovum. Okey, untuk organ pembiakan lelaki ada testis dan juga zakar. Yang akan mengeluarkan sperma, menghasilkan sperma itu adalah testis. Okey. So itu sahaja untuk bab 2. Sel dalam inilah tentang tajuk sel ni. Okey. So ini video part 2. Itu sajalah. So next time cikgu akan sambung video part 3, tajuk seterusnya, objektif yang seterusnya. Okey. Cikgu akan bagi latihan. Kamu boleh berdasarkan daripada video ni dan nota yang cikgu bagi ni, kamu boleh jawab latihan tu ya. Okey, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.